Eh, ada nak ngomong apa-apa? Ada nak ngomong apa-apa? Tak ada. Tak ada kalau nak cuba. Sebetulnya. Tapi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi ajma'in. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Qala Allah taala fil Qur'anil Karim, qala Allah taala fil Qur'anil Karim, innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa 'alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur liwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlik innahu ghafurun syakur. Sadaqallahul azim. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tamanya kita memanjat syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kerana dengan keizinannya dan inayahnya serta kudratnya, alhamdulillah kita dapat hidup sampai hari ini dan dapat melahirkan sifat keubudian kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam sujud dan rakaat kepada Allah. Alhamdulillah, Ramadan hari ini kita masih dapat meneruskan tanpa ada rasa apa-apa ragu was-was terhadap Allah Subhanahu wa taala. Buat dengan penuh rasa tawaduk, khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana mengetahui bahawa Allah Subhanahu wa taala sedang mengampunkan dosa-dosa kita dan mengikihkan dosa-dosa kita, kerana kita berpuasa dengan penuh keimanan dan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Man shama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Siapa yang berpuasa kerana penuh keimanan dan keikhlasan kepada Allah, maka Allah akan ampunkan dosa kita. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, memandang ke Ramadan ini banyak produk dia. Ada produknya dengan sebab puasa ni terbahagi kepada dua. Ramadan ni terbahagi kepada dua. Satu sebelah siangnya dengan amalan siang dan sebelah malamnya dengan amalan siangnya. Di antara produk-produk yang disebut oleh guru-guru kita, dia menyebut tentang sembahyang berjemaah jangan tinggal. Jaga solat jemaah, jangan jaga sunat, tapi wajib tak jaga. Ada orang jaga sembahyang sunat tarawih saja, tapi dia sembahyang fardu tidak. Ada orang berpuasa saja, tapi tidak menutup aurat. Ada orang berpuasa tapi tidak melakukan amalan-amalan yang disuruh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti bersedekah, berjihad dan sebagainya. Manakala di malam hari amalan-amalan yang bermula dengan berbuka puasa, satu amalan yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, kegembiraan bagi orang yang berpuasa ialah berbuka puasa. Sebab itu saat Allah menilai amalan kita siang hari, sama ada kita ni lapar kerana ta'abbud pada Allah
ataupun kita memang lapar untuk makan, tunggu waktu untuk makan, mengisikan perut-perut bodoh kita itu. Minta maaf bahasa kasar itu. Sebab ada orang berbuka memang dia lapar betul-betul. Tak ada baca doa dah. Bunyi azan tu kat puak selalu. Habis satu gelas besar. Sampai tak boleh menyangur ke hidung, kena menyangur ke telinga pula. Boleh lawan anak-anak boleh pergi semayang dengan molek-molek. Kita semayang sambil orang Kelantan panggil pseeh. Pseeh ni tuan-tuan. Allah. Nak rokok pun berat rasanya. Tidak. Kita berbuka dengan penuh keta'abudan kepada Allah. Ta'abud. Tanda pengabdian diri kepada Allah. Alhamdulillah. Allah bagi kita berbuka. Lagu mana kalau Allah saat-saat nak berbuka kita mati. Mati saat tu tuan-tuan. Tak boleh nak berbuka. Biarlah. Tapi keseronokan orang yang berbuka itu, saat orang yang berpuasa itu ialah ketika berbukanya. Dan kita diselangi dengan ibadat-ibadat malam. Tuan-tuan solat malam hari dengan keseluruhan ibadat tuan-tuan dapat melakukan 21 rakaat, termasuk tarawih 8 rakaat witir dan sebagainya. Keseluruhannya tuan-tuan masuk dalam masjid, tahiyatul masjid 2 rakaat, qabliyah 2 rakaat, isyak 2 rakaat, ba'diyah 2 rakaat, tarawih 3 rakaat, witir sekali 3 rakaat. Ada keseluruhannya 21. Tuan-tuan tak usah kira, saya kira lama dah. Tak muka nak ceramah dia kena kira berapa rakaat. Tapi saya mengkaguminya. Kerana apa? Kerana kita di siang hari tuan-tuan tak makan dan tak minum, tapi mampu melakukan ibadat straight. Solat straight 21 rakaat. Tengok bulan lain, tuan-tuan bangun pagi. Kopi teh tarik, kopi jantan, kopi janda. Nasi belauk, nasi kerabu, nasi dagang, nasi lemak. Tengah hari nasi pulak, ikan 9, 10, 11, 12. Daging boyo, gajah, rimau semua makan belakang. Boleh faham dah? Tak adalah orang makan daging boyo. Boyo makan dia adalah. Tapi nak ceritanya kita makan macam-macam. Sehingga tuan-tuan petang goreng pisang tak lepas. Sambil-sambil balik daripada pejabat jumpa goreng pisang. Bang, beli goreng pisang. Yalah kitanya. Hari lain. Ikut isteri suruh. Bang, goreng cempedak. Yalah kitanya. Kita bukan takut bini, dia menakut-nakutkan kita. Sebab tu tuan-tuan kena beringat tau. Sekarang ni yang Kelantan potong terus tau. Dia buang habis, tak tinggal zuriat sikit pun. Sebab tu sekarang ni kalau kita minta dengan isteri yang abang nak kahwin, dia tak marah tau. Dia cakap, bang, ambillah peringatan daripada Kelantan. Jadi kita dah takut. Sebab tu saya tidur sekarang ni tuan-tuan 7 kali ayat kursi mesti dibaca. Dia ada 2 teknik. Satu ayat kursi, satu lagi tuan-tuan sebelum tuan-tuan tidur biar pastikan dia tidur lena dulu. Sebab tuan-tuan pergi dapur ambil pisau-pisau semua, jilit-jilit simpan letak bawah katil. Kalau dia bangun pun dia pergi cari pisau tak ada. Puah dia pergi tidur. Jadi selamat tuan-tuan. Jadi nak ceritanya itu selingan je lah. Selingan tuan-tuan mengantuk. Kalau mengantuk lagi aku tidur juga tuan-tuan, jangan main-main. Kalau kau tidur aku tidur. Ngantuk ni dah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita makan goreng pisang. Malam kita makan lagi. Tetapi mari semayang maghrib sampai pukul 9 menguap sampai ke telinga. Tengok jam, tengok ustaz. Nak suruh berhentinya. Dah, ustaz pun balun sampai 9.30 pada apa? Cukuplah sampai pukul 9. Anda 2,000, 1,000 bayaran pukul 9. 10 pukul 10 baru bayar 2,000. Ustaz bayar 1,000 je tuan-tuan. Cukup sampai pukul 9. Awak pun sabar je lah. Mengaji lama-lama biasalah. Ilmu nak ambil keberkatan. Ini di antara bulan biasa. Nak mari semayang sampai ada orang tanya saya, ustaz nak semayang hajat 12, berapa yang paling afdal sekali? Kita cakap 12 rakaat. Allah, tak boleh 2 kau? Boleh 2. Dah mau minta afdal aku bagi 12. Tapi bulan Ramadan tuan-tuan mampu 21 rakaat semayang. Tapi 21 rakaat ini ada tak sejarah orang bekak kaki seperti Rasulullah semayang 2 rakaat bekak kaki. Rasulullah semayang 2 rakaat bekak kaki. Tuan-tuan 21 setakat ni malam yang keberapa? 17, 15, 16. Tak ingat. Saya tahu poso ya, tak ingat hari dah.
Dia bila teringat nak habis tu bila lagu Dendang Perantau. Dekat Naraya tu. Standby. Jadi maknanya kita semayang 21 rakaat. Tak ada sejarah bekak kaki. Yang bekak kakinya gaut. Kenapa bekak kaki weh? Gaut. Nah, orang tanya saya, Ustaz, apa penawar nak hilang gaut ni? Saya tanya, dah ada gaut ke belum? Ada dah. Oh, nak hilang gaut jangan makan nasi, makan plastik, upuk, ketah gitu kan. Dia gaut ni macam mana muka daripada makanan. Nah, tuan-tuan kawal boleh lah, tak ada masalah lah. Makan plastik, ketah tak apalah, tak ada masalah. Gitu tuan-tuan, saya ni makan sebelum mati. Dah mati esok tak makan dah. Gitu. Jadi balik pada cerita kita balik, yang saya nak sebut kepada tuan-tuan sebahagian daripada amalan yang perlu kita lakukan di dalam bulan Ramadan, iaitu baca Quran. Allah sebut di dalam surah Fatir, sesungguhnya orang yang membaca kitab-kitab Allah, innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus salah, dan mereka mendirikan sembahyang, wa anfaqu mimma razaqnahum, mereka infakkan rezeki yang dianugerahkan oleh Allah itu, sirran wa alaniyatan, secara jelas, secara sir, secara jelas, yarjuna tijaratan lan tabur, mereka tidak mengharapkan apapun kecuali mengharapkan balasan daripada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dia buat itu? Sebab di antara perniagaan yang tidak akan rugi. Orang berniaga ni paling dia takut rugi, tuan-tuan. Nah, saya pernah berniaga, ada satu perniagaan saya rugi amat. Rugi banget nama dia. Rugi sungguh. Tertungging ni bukan tidur tak tungging lah, tapi kat pening kepala. Baru bayar, sebab tu Allah kata kepada kita, Allah tawarkan satu perniagaan yang dapat membebaskan kita daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Satu perniagaan. Ada, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Allah sedap sekali. Kalau mu tahulah benda tu baik bagi kamu, buatlah satu perniagaan, iaitu beriman dengan Allah dan berjihad di jalan Allah. Beriman dengan Allah dan Rasul dan berjihad di jalan Allah. Ada satu perniagaan lagi, iaitu perniagaan baca Quran. Innal ladzina yatluna kitaballah. Ini Tuhan suruh kita baca Quran. Nah, wa aqamus salah, mendirikan sembahyang, mengerjakan sembahyang. Nah, mengerjakan sembahyang, jangan sembahyang berdiri. Ada orang sampai tak boleh sembahyang berdiri, tak boleh. Last kali dia tak sembahyang. Kenapa tak sembahyang? Tak boleh berdiri, tak sembahyang. Sebab apa? Sebab dia kata sembahyang kena berdiri. Lah, sembahyang ni tuan-tuan, tak mampu kita berdiri, duduklah. Sekarang ni alhamdulillah ada kursi lipat apa semua, sebab tu kita respect orang yang sakit kepala lutut ni, mampu mari sembahyang lagi, tak mampu berdiri, duduk. Tak mampu duduk, baring. Tak mampu baring, sembahyang dengan mata. Tak mampu dengan mata, mampus. Kalau sembahyang dengan mata apa tak boleh? Allah, tak boleh lah. Sembahyanglah selagi angkat ada. Man taraka salata muta'ammidan faqad kafara jihara. Siapa tinggal sembahyang dengan sengaja, kafir terang-terang. Kafir ni bahaya, tuan-tuan. Walaupun dalam mazhab kita masih mengatakan tidak kafir kalau meninggalkan sembahyang dengan sengaja. Ada masih mengatakan dosa besar, kecuali kalau dia kata sembahyang tak wajib pada saya sebab saya berumur 60 tahun. Bila wajibnya? 70. Nah, maka menjadi kafir dia dengan Allah. Serupa orang meninggalkan puasa dalam bulan Ramadan. Puasa Ramadan ni wajib. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. Wajib puasa ni, kutiba alaikum, difardukan ke atas kamu. Jadi kalau dia tidak berpuasa, ada dua golongan dia. Faman kana minkum maridan aw ala safar. Pertama orang sakit dan kedua orang musafir. Kalau dia tidak berpuasa dalam bulan Ramadan kerana kesombongan, dia kata malah, lepas tu dia isap rokok depan orang pula, maka dia boleh menjadi kafir kepada Allah Subhanahu wa taala.
Contoh iblis laknatullah. Iblis menjadi kafir bukan dengan sebab zina. Iblis menjadi kafir bukan dengan sebab minum arak, bukan dengan sebab dia pergi semua murugam. Murugam tu batu king. Nah, iblis tidak menjadi kafir dengan sebab dia buat perkara yang pelik-pelik, tuan-tuan. Tapi iblis menjadi kafir dengan sebab wa iz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbar. Dia enggan buat perintah Allah dan dia sombong. Bila dia enggan perintah Allah, aku tak nak puasa. Lepas tu dah lah tak nak puasa, isap rokok depan orang. Buat lagi sombong, kalau dia isap rokok dia buat bulat. Kalau lagi sombong, bulat tadi dia buat love. Lagi sombong. Jadi tak tuan-tuan kalau buat love tu? Jadi tak? Siapa isap rokok sini? Oh, tak isap belakang, tak ingat. Lupa tuan-tuan tak isap belakang rokok. Kan? Menjadi kafir kepada Allah karena kesombongannya itu. Wala tamshi fil ardi maraha. Jangan kamu berjalan di atas bumi Allah dengan kesombongan. Allah larang kita. Orang sombong ni orang lebih pada orang lain. Dia berasa lebih. Sebab tu iblis merasa lebih. Dia sebut qala ana khairum minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Aku keturunan baik ya Allah. Daripada api kau jadikan aku, Adam daripada tanah. Apa kebarang tanah? Api lah hebat. Ada. Tuhan kata, okay, please go to hell. Iblis laknatullah menjadi kafir. Wa kana minal kafirin. Sebab tu tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak balik ke Johor lah. Tuan-tuan nak balik Kelantan, nak balik ke Perlis. Tuan-tuan musafir. Dua golongan. Sakit dengan musafir. Tuan-tuan berhenti di RNR. Berasa tuan-tuan memang nak buka puasa lah kerana tuan-tuan musafir. Tuan-tuan berasa nak isap rokok sangat. Tuan-tuan kena buka bonek, isap rokok dalam bonek, tutup situ. Isap rokok. Biar asap banyak, tambah pula. Biar mati kerana asap rokok. Orang tanya kenapa dia mati weh? Isap rokok dalam bonek. Bau puas hati. Mati kerana menghisap rokok. Nah, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara saya sebut perkara-perkara yang biasa. Cuma saya nak balik kepada yang Allah sebut, innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus salah. Ada. Wa anfaqu mimma razaqnahu. Allah puji tiga golongan ini, golongan yang suka bersedekah, yang suka berinfak, yang suka berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan harta mereka. Ada. Dia buat secara sembunyi ataupun dia buat secara terang-terang. Macam kita solat secara terang-terang, kita solat. Nak solat zuhur. Tapi solat sunat kena sir. Solat sunat sir. Ada yang boleh jelaskan. Kalau kamu boleh penjelaskan, kalau tidak terganggu hati kamu supaya kamu tidak riak dan sebagainya, okey, jelaskan. Kalau tidak buat siapa. Yang fardu tak boleh kata, oh saya tak boleh sembahyang Jumaat lah, sebab apa saya takut riak. Bodoh. Minta maaf lah bahasa Ramadan ni. Ada ke tak boleh sembahyang Jumaat? Saya tak lagi sembahyang Jumaat lah, Jumaat di masjid. Bapa, saya takut riak. Mari, itu bodoh nama dia. Aslu sikit, tak dikuat sangat bodoh tu. Bodoh nama dia. Tak cerita. Sebab tak mengaji. Sebab tidak ada ilmu. Bila tidak ada ilmu, inilah jadi dia. Sebab tu yang Allah Subhanahu wa taala minta tuan-tuan, pertama ilmu yang kita kena buat dalam bulan Ramadan, baca Quran, tilawatul Quran. Khairukum man ta'allamal ilma wa 'allamah. Sebaik-baik orang ialah belajar ilmu dan mengajarkan kepada orang lain. Ada ilmu tuan-tuan. Khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamah. Sebaik-baik orang ialah belajar Quran dan mengajarkan kepada orang lain. Hebat orang yang mengajar itu. Hebat orang yang belajar itu. Sehingga Nabi sebut sebaik-baik orang. Bila ada ilmu, manfaatkan ilmu. Jangan ada ilmu, kata Nabi, man talabal ilm wa amila man talabal ilmi falyumari bihi sufaha wa kathira bil ulama li'au yasrifa bihi wujuhan nasa ilaihi falyatabawa maq'aduhu minan nar, kata Nabi. Siapa yang ada ilmu, siapa yang belajar ilmu, kemudian dia ada ilmu tu, dia nak berdebat dengan orang yang sufaha, orang-orang bodoh. Ini kena beringat, kita orang mengaji.
Kita orang beriman, kita orang yang insya-Allah orang-orang yang bertakwa. Bila kita belajar ilmu, tak kira ilmu apa tuan-tuan. Ilmu apa pun adalah ilmu yang datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala belaka. Ilmu engineer, arkitek, ilmu daripada Tuhan. Asalkan kita jadi orang yang bertakwa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, bila kita meletakkan bahawa ilmu yang kita ada, jangan kita gunakan untuk berdebat dengan orang-orang yang bodoh daripada kita. Yang kedua, liyukathira bihil ulama, nak banding ilmu dia dengan ulama yang lain. Ustaz tu ada apa? Dia tu lekeh tu. Dia tu ngaji pondok dia tu, tak ke mana pun. Entah-entah dia mutakharij minal azhar contoh. Keluar daripada al-azhar, memperlekehkan orang. Au yasrifa bihi wujuhan nasa ilaihi. Nak suruh ambil perhatian, pergi ngajak, nak suruh orang ni sokong ke dia belaka. Ambil perhatian manusia supaya sokong dia dan beri dia nama, jenama dan sebagainya. Falyatabawa maq'aduhu minan nar. Maka disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam neraka Allah. Tunggu saat akan datang perintah Allah Subhanahu Wa Taala yang sedemikian. Sebab tu tuan-tuan, Allah suruh kita baca Quran. Saya ambil Quran. Sebab tu Nabi kata, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah kamu Quran, kerana Quran akan datang memberi syafaat kepada orang yang membaca di dunia dahulu. Baca Quran. Tuan-tuan jangan kedekut masa dengan Quran. Kalau tuan-tuan boleh baca surat khabar, mengapa tuan-tuan tak boleh baca Quran? Kalau tuan-tuan daripada orang Melayu tak pandai orang putih, mengapa tuan-tuan pandai orang putih? Sebab tuan-tuan belajar. Mengapa kita daripada tak pandai baca Quran, kita belajar bahasa Quran? Tak ada masalah. Quran lagi mudah. Kalau dulu masa saya belajar di Mesir, tuan-tuan, pengajian Quran asal tidak ada baris. Abu Aswad Ad-Dauliyah bagi mikir nak baris, tarik ke bawah, tarik ke depan, tarik ni supaya mudah nak baca. Tiba-tiba kita ada baris pun Quran pun tak boleh nak baca. Ini berat. Nah, jangan kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan kita itu jahil. Kejahilan ilmu Al-Quran. Nabi kata, taraktu fikum amraini lan tadillu ma tamassaktum bihima kitaballah wa sunnat rasuli. Tidak aku tinggalkan kepada kamu dua perkara. Selagi kamu berpegang kepada dua perkara, Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kamu tidak akan sesat sampai bila-bila. Jangan tinggal Quran. Quran baca. Kalau tuan-tuan hari ni 14 deh. Hari ni 14 atau 15 tak ingat. 14. Ada 14. Kita 14 sepatut 14 juzuk. Sepatutnya. Nah, sepatut kita sudah, lagi-lagi orang pencen, sepatut dah 2 kali khatam dah. Muka dia pencen, tak nak ke mana. Cucu pun tak balik lagi. Agak ke makcik. Makcik bukannya kacau mana pun, jerekoh sikit, diam je. Dia kacau, pakcik, ayahmu kacau. Diam. Diam dia. Dia bak tu dia diam. Dalam bak lain dia lebih, mulut dia lebih pada kita. Yang abang nak kahwin 5 hari tak berhenti. Tapi dalam bab kacau baca Quran, diam, abang baca Quran. Okey, dia tak kacau. Baca Quran ya Allah tuan-tuan. Saya jumpa semalam hari Jumaat semalam hari Jumaat. Orang tua tu dia sebut saya, dia dah 5 kali khatam Quran. Dia tanya, ustaz? Ya tak usah tanyalah. Walaupun saya kata saya hafiz, tapi saya tak sampai 5 kali khatam, tak sampailah. Tak dan masa kita. Tak dan masa. Dia kata jangan ustaz. Tak apalah, itu Allah bagi awak kelebihan, pakcik kelebihan, silalah pakcik. Saya ada kelebihan saya sendiri. Kelebihan kita di antara malas. Itu kelebihan kita. Itu kelebihan kita. Nak baca sikit, Allah lah tuan-tuan, lagi pula mari start je baca Quran mulalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Muak dah. Nah, itu kelebihan kita. Nak muak je. Tapi kalau tengok bola, pukul 4 pagi boleh bangun. Set. Pukul 4 pagi bangun. Tak menguat. Sebab bola nak masuk baru nak menguat. Go. Tak jadi hilang menguat. Nah, hilang menguat.
So dalam ibadah kita menguat kerana nak baca Quran, nak sembahyang. Selain daripada mengantuk lah mungkin. Tapi sebenarnya faktor makanan kita. Kita tidak jaga makanan kita. Sama ada makanan itu halal tu je lah ada, haram tu je lah ada. Mungkin kita makan yang syubhat. Bagi saya lah, kecuali kalau kita penat dan letih, otak kita letih. Kalau pengalaman saya, kalau baca 5 juzuk, 6 juzuk baca, dia jadi letih. Sehingga tak boleh baca dengan suara yang kuat, kena baca suara yang perlahan. Ataupun dengan baca melihat melalui mata saja. Baca, tuan-tuan cuba belajar baca Quran melalui mata, baru dia jadi cepat. Ada? Kita baca melalui mata. Bismillah. Dia baca cepat sikit. Tapi dia kena Quran tu kena biasakan. Ada? Kalau Quran tu tak biasa, dia jadi Surakallah Nazim tutup. Nah, lagi pula kalau kita baca tak ada suara tuan-tuan, dia sekejap. Lama-lama kau ni gitu. Itu memang amal. Itulah amalan yang saya duk perhati anak-anak murid saya lah. Anak-anak murid. Tuan-tuan ni tidak ngaji Quran, tak apalah. Tu kena juga koh tuan-tuan, jangan main-main. Tidur pula. Tok guru saya dulu di Mesir, dahlah dia buta. Bila baca Quran kita, dia beramai orang tu baca orang dekat kita, tunggu. Ada orang bisik, Syekh Zali tidur. Zali tidur? Zali, mari sini. Dia ambil perut, dia tengok janggut, ada janggut, dia petarik janggut. Dia turun di kursi dia, erek raung rumah dia. Kita ikutlah. Mana? Hina tuan-tuan. Lepas tu pula dia cubit perut saya pula. Cuba tuan-tuan bayangkan. Mari saya cubit perut tuan-tuan. Rasa lagu mana? Allah heret tu gak meleleh air mata. Saya kadang-kadang mikir, Syekh ni kalau aku tumbuk atas hidung dia, biar dia rebah gitu, bukan dia buta. Kita lagi balik tak ada masalah. Tapi saya ingat Ibnu Abbas mengatakan zalal taqaliban fa'azazta matluban. Hak ni yang jadi kekuatan ni. Ibnu Abbas mengatakan daripada asar sahabah, zalal taqaliban fa'azazta matluban. Kamu hina semasa kamu belajar, kamu menuntut ilmu, tapi kamu akan mulia semasa kamu dituntut. Sabar tuan-tuan, sabar. Nah, ngaji dengan orang Arab ni lagilah. Silap baca dia kata himar. Himar ni lembu Saya berapa kali kena himar. Tahan telinga ya. Tahan telinga. Himar kau Rozali. Ada sekali budak Malaysia pergi ajar Syekh Abdullah Jari, Allah yarham. Dia Syekhul Masyaikh Universiti Azhar, ketua Lujnah Al-Quran, sebab dia rabun sikit. Budak Melayu pergi ajar anjing. Dia tanya kalbun apa makna dalam bahasa Melayu? Budak tu cakap anjing. Dia anjing. Sekali kena, masa tu tak kena ke saya, kena ke orang lain. Saya terasa. Dia kata anjing kau. Saya pergi cakap ke Syekh, orang Malaysia aib ni maknanya benda yang tak baik sangat. Orang Malaysia kira aib sangat-sangat kalau sebut anjing. Gitu kau, aku tak tahu. Kau jangan sebut Syekh. Saya nipu Syekh tak bagi dia sebut anjing ni. Kalau setakat lembu tak apa lagi, boleh kira biar gilah. Tapi anjing tak sedap sangat lah dia. Macam orang Kelantan sebut, nak balas tuan-tuan kalau nak tumbuk, cuba panggil. Bahasa anak anjing. Tumbuk tuan-tuan jangan main-main. Orang Terengganu guna bahasa jenis anak anjing mu ni. Siap. Nah, kalau tak tunggu depan pintu masjid, siap tunggu tengah jalan. Mulalah bekok, beking lah, tumbuk lah. Saya cakap ke Syekh, jangan Syekh. Orang Malaysia tak boleh sebut anjing. Aku tak tahu. Tapi ada budak ajar kat aku. Saya baru dapat tahu lah. Dia sebut budak tu ajar kat aku. Aku tanya anjing dalam bahasa Melayu. Dalam bahasa Arab, kalbun. Dalam bahasa Melayu apa? Dia kata anjing. Betul dah. Tapi Syekh tu silap nak guna. Tapi tak apa. Allah yarham dah selesai dah. Waktu dia tak guna perkataan dia. Hina tuan-tuan ngaji agama dengan Tok Syekh Arab ni. Tapi ingat zalal tu taliban. Fa'azazta matluban. Ingat masa kita dituntut, menuntut dulu lagu mana. Tapi orang Melayu setakat itulah, kalau Tok Guru marah dia lari lalu. Tok Guru bengkeng sikit, perangai Tok Guru apa fikir. Sepatut lemah lembut. Dia bengkeng tak khabar. Duk suruh orang lemah lembut. Tapi kalau Tok Guru Arab tuan-tuan, saya memang temu belakang. Bengkeng je. Lagi-lagi Tok Guru ngajar Quran. Arwah tu ayah saya, arwah tu ayah Tok Ki saya. Ada.
Allah Allah Allah. Orang Kelantan dulu dia pakai besi lidi tu, lepas tu dia tajam. Dia panggil, bahasa Kelantan panggil gorek. Gorek ni dia buat tebuk kayu. Yang tu dia buat telunjuk dia. Afala takilu, lu fikirlah sendiri. Dia buat telunjuk dia. Bila kita baca salah, dia tunjuk kat mata ni. Buta ke? Kalau kita buat jahat, kena habis. Buta. Oh. Ada budak tu dia jerekah, tuan-tuan. Masa tu saya kecil lagi, dia jerekah. Jerekah dia budak tu susah. Dia kata, "Hang guana gelenyak ni." Budak perempuan. Rupanya budak tu terkejut. Jerekah, bengkeng. Tapi marilah ni saya untuk guru Quran tak boleh bengkeng. Bengkeng sikit. Oh, mengajar apa bengkeng? Ingat kau dia tu apa? Sudah. Tak pandai apa bila. Jahil tukar pak situ. Kan? Kita bengkeng pun tidaklah marah mana, tidaklah pukul. Salah tau. Nah. Dia pun mula terasa ni. Sebab tu untuk guru Quran ngajar Quran tak ramai. Coba tanya sini, berapa kerak kan? Kalau kita buka kelas Quran 50 orang, saya pernah buka 50 orang ngajar macam tuan-tuan ni ngajar. Seorang baca depan, hak belakang tu tunggu pakai bila-bila tak hari. Dia mari lewat semua, mari duduk belakang. Tak pernah baca. Mari duduk belakang, hak depan baca. Lama-lama tuan-tuan tinggal seorang ngaji. Lah ni rumah saya hari Khamis, malam Jumaat saya buka untuk orang mengaji Al-Quran. Ngaji lah ni ngaji qiraat dah. Ada ngaji qiraat sabbih isma rabbikal a'la allazi khalaqa fasawwa wallazi qaddara fahada. Hak tu ngaji tu. Sabbih isma rabbikal a'la. Ada duduk ngaji tu. Tinggal seorang dah lah ni. Lama-lama saya cakap, baliklah buang ngaji dengan aku biar aku sorang lah pula. Kenapa? Dia kata, "Jangan ustaz, jangan halau saya ustaz. Saya nak ngaji dengan ustaz." Okey, mari ngaji. Ngaji lama-lama. Lama-lama dia pun tak mari. Aku tak halau pun dia pun tak mari. Ni ngaji Quran, tapi ngaji kau lain mudah tuan-tuan. Ada, okey. Jadi balik pada ni. Sebab tu ya Allah sebut, Nabi sebut iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah kamu Al-Quran. Kerana Al-Quran datang memberi syafaat kepada kita di akhirat nanti bagi orang yang membaca di dunia dulu. Tuan-tuan semua depan saya ni ada ayah, ada mak. Walaupun tuan-tuan ada umur 70, 80, 90 yang ada di sini. Pasti kita ada ayah dan mak. Maka Nabi sebut, "Man qara'al Qur'an wa 'amila bima fihi, albasallahu walidayhi tajan yaumal qiyamah. Dawuhu ahsanu min dawi syamsi fi buyutid dunya, fama dhannukum billadzi 'amila bihadza." Nabi kata sesiapa yang membaca Al-Quran dan beramal dengan Al-Quran, Allah akan memakaikan mahkota di syurga. Cahaya dianya lebih baik daripada cahaya matahari di dunia. Cahaya orang tua kita. Kita baca Quran dan kita beramal dengan Al-Quran. Quran ini dia ada 3 peringkat. Kita baca, kita hafaz, kita amal. Nah, kita beramal dengan Al-Quran, maka ibu bapa kita mendapat mahkota di syurga. Cahaya dia lebih baik daripada cahaya matahari yang ada sekarang. Fama dhannukum billadzi 'amila bihadza. Kalau setara ayah dia tu kita baca, ayah kita dapat mahkota, kita yang baca dan beramal lebih daripada itu lagi. Sebab tu tuan-tuan yang dirahmati Allah, sempena Ramadan, amalan yang perlu kita buat ialah Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan ini bulan yang diturunkan Al-Quran. Makna bulan Quran. Baca Quran. Baca Quran. Nah, tuan-tuan tak mampu juzuk 1, juzuk 2, juzuk 3. Tuan-tuan mampu baca yang mana yang tuan-tuan mampu. Baca surah Wadduha, tak mampu. Qul huwallah. Qul huwallah tak mampu. Qul a'udzu birabbin nas. Tak mampu. Fatihah tak mampu. Mampus. Kasarlah bunyinya. Kasar bunyinya. Tetapi sampai Quran pun tak boleh baca, berat. Nah, tak layak kita rasanya, saya lah. Tak layak kita jadi hamba Tuhan. So khabar kita mampu baca, Quran kita tak mampu baca. Sedangkan syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran hudan linnas. Quran ni dia beri petunjuk kepada kita. Jalan hidayah. Tuan-tuan baca je tuan-tuan. Saya tahu tuan-tuan orang Melayu.
Tuan tak tahu makna dalam Quran. Saya tahu. Sebab dulu saya Melayu, sekarang je Arab. Nah. Tuan-tuan jangan tanyalah Arab mana tu, nanti saya jawab betul-betul. Ada orang Taman Permata tanya dulu, dia pergi tanya. Memang dia percaya sungguh saya cakap tuan-tuan. Dia tanya, Ustaz orang Arab mana asal? Saya nak suka pun ada, tapi saya cakap Arab Kelantan. Oh, tapi Arab Kelantan ni ramai dulu Yaman. Kita jawab ya. Saya kata dia ni memang betul. Tapi betul dia pegang, Ustaz cakap dia pegang betul. Dia tak tahulah saya bergurau kau tak bergurau kau, dia tahu. Tengok saya pun bukit, berat. Ni. Tapi saya nak cakap orang Kelantan memang Arab. Asal Arab. Sebab tu dia guna duit, tidak guna ringgit. Dia guna itu sebahagian daripada Arabnya. Cukup. Jadilah tuan-tuan, cukuplah yang tu. Ada. Tuan-tuan nak pergi Mekah baru sebut rial. Cakap kau orang Pakistan, Bangladesh ini RM1. Dia tak tahu. Ini RM1, RM2. Baru orang Kelantan RM1, RM2. Hak lain tu tak ada belakang serupa tuan-tuan belakang lah. Balik pada cerita kita balik. Maknanya tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, amalan ini, Quran ini mesti dibaca. Aisyah kata, Rasulullah sebut kepada Aisyah, ya Aisyah, sebelum kamu tidur, jangan tidur sebelum kamu khatam Quran. Nah, jangan tidur sebelum kamu khatam Quran. Tuan-tuan, macam mana tuan-tuan nak khatam Quran? Sedangkan sebulan macam ni pun tak berapa juzuk kat mana, tak tahu ke mana lagi juzuknya. Apa maksud Rasulullah? Bacalah surah Qul Huwallah 3 kali. Cukuplah. Anda letak telinga dengar isteri baca Qul Huwallah, lega hati. Anda sebelum tidur baca, yang baca Qul Huwallah tahu. Okey bang, dia pun tidur, kita pun seronok. Nah, sebab tu isteri ni tuan-tuan, bila dia minta apa pun dengan kita, kita bagi. Dia minta kereta, minta langsing, minta gelang, minta cincin. 10 dia minta, 10 kita bagi. Nak cerita je kita ni sayang. Serupa Allah dengan kita. Apa yang kita minta, semua Allah bagi. Allah bagi belakang tuan-tuan. Tak ada masalah. Sebab tu tuan-tuan dengan isteri ni, dia minta apa pun bagi. Tapi peliknya bila kita minta dia tak bagi. Nah, 10 minta bagi. Kita minta tak usah. Minta 1, tak bagi. Abang minta, saya kerak. Ini saya tak percaya dengan orang perempuan. Nah, tak tahulah kalau tuan-tuan percaya. Saya tak percaya. Nah, sebab tu tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baca Quran. Tuan-tuan baca 10 kali surah Qul Huwallah. Allah bina satu mahligai dalam syurga. Tuan-tuan setkan, tak ada aku hari ni nak baca Quran. Set 15 minit aku nak baca Qul Huwallah. Qul Huwallah ya tuan-tuan. Saya minta dengan tuan-tuan Qul Huwallah, bukan ayat kursi. Ayat kursi itu panjang. Saya nak minta baca Qul Huwallah. Mudah-mudahan tuan-tuan baca ni, saya dapat juga bahagian daripada surah Qul Huwallah itu. Nah, sebab tak ada sangat, puasa tak ada sangat, sibuk sangat. Set 15 minit aku nak baca Qul Huwallah, ataupun tidak, naik atas kereta baca Qul Huwallah, duduk mana baca Qul Huwallah, Qul Huwallah. Jangan Qul Huwallah saja, berhabislah. Qul Huwallah, Qul Huwallah, Qul Huwallah. Janganlah. Tak berapa cerdik orangnya. Nak baca Qul Huwallahu Ahad, tapi moleklah. Nah, sebab perlu ingat, Quran ini ada satu adab dia. Sehingga Nabi kata rubba qaril Quran wal Quranu yal'an. Ramai orang baca Quran laknat ke dia. Ni tahap berat. Kenapa baca Quran Tuhan laknat? Pertama, mu baca Quran, mu tidak amalkan Al-Quran itu. Baca Quran. Saya di Mesir, Syekh tanya, Rozali, mu hafal Quran berapa lama? Saya cakap 2 tahun, Syekh. 2 tahun. Okey. Sekarang bila kamu sudah hafaz Quran, kamu kena beramal dengan Al-Quran 24 jam sehari semalam. Dalam kehidupan kamu sejam, 8 jam, 9 jam, 10 jam yang kamu tak tidur ni, hatta kamu tidur kena beramal dengan 30 juzuk Al-Quran. Ya Allah tuan-tuan, kita 2 tahun nak hafal Quran. Nak baca pun sebulan khatam 2 kali.
Allah, macam mana nak buat sehari semalam 24 jam? Lama-lama saya pergi seminggu depan jumpa dengan Syekh. Syekh, aku tak tahu dah nak buat, Syekh, macam mana? Syekh kata, kamu tahu tak halal? Tahu. Membuat tak halal? Buat. Kamu tahu haram? Tahu haram. Okey, haram tu kamu jauh ke tidak? Jauh, Syekh. Kamu tahu syurga? Tahu. Kamu tahu neraka? Tahu. Kamu tahu suruhan? Tahu. Kamu tahu larangan? Tahu. Itulah beramal dengan Al-Quran. Tuan-tuan semaya jemaah. Nah, tuan-tuan semaya jemaah, bukan jaga tarawih ya. Tuan-tuan semaya jemaah, tuan-tuan beramal dengan Al-Quran. Tuan-tuan tahu tak amoy itu? Amoy haram ke halal? Haram. Dah tahu dah amoy itu haram. Buat apa tengok amoy? Apa gigi amoy? Tak payah gigi. Maknanya benda haram. Haram tetap haram. Sebab tu haram, innal halal bayyin wa innal haramu bayyin wa bainahuma umuru mutasyabihat. Yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Halal tidak berubah menjadi haram, menjadi halal, menjadi haram macam Cadbury. Yang halal halal lah, yang haram haram lah, tidak berubah. Tiba-tiba mengapa jadi haram, jadi halal, jadi haram? Tengok macam bihun cak masjid. Saya rasa tuan-tuan makan dulu ni. Tu yang menguak sangat masa semaya, masa mengaji. Masa mengaji duk gini pula. Makan cak masjid ke ni? Ada. Tiba-tiba ni masalahnya makanan kita bercampur habis halal haram, tuan-tuan. Saya kalau setakat kita seorang tak apa. Ini kita balik kepada isteri dan anak-anak. Anak-anak kita tak berdosa tu, tuan-tuan. Ya Allah, payahnya muni nak semayang subuh, aku geram betul lah. Kita dah semayang dah, anak pula payah. Apalah dosa aku? Oh, dosa engkau buat balik benda yang syubhat. Saya nak sentuh sikit lagi, walaupun setengah jam, sikit lagi, boleh? Sikit. Kalau tuan-tuan nak balik, baliklah. Tuan-tuan bangun balik, aku pun berhenti lalu. Ni, kita pergi bazar Ramadan ni. Kita pergi bazar Ramadan tu, kita tengok kuih sedap, tuan-tuan. Tu sedap, ni sedap. Bagi saya lah, isteri saya masak tak sedap, tapi barakah. Daripada yang dia sedap itu, tak tahu lagi semayang ke tak, apatah lagi tak tutup aurat. Tuan-tuan, jangan beli dengan wanita yang mendedahkan aurat, kerana makanan itu sudah menjadi syubhah di sisi Allah. Saya tanya Syekh, mengapa jadi syubhah Syekh? Dia kata kerana wanita yang tidak menutup aurat itu adalah musuh Allah Subhanahu wa taala. Mana dalil musuh Allah? Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihin. Hei Nabi, beritahu isteri-isteri kamu, anak-anak perempuan kamu, perempuan-perempuan mukminat, suruh mereka memakai jilbab. Tiba-tiba dia tak tutup aurat. Sedangkan ini perintah Allah. Kalau kamu boleh semayang, mengapa kamu tak tutup aurat? Kalau kamu boleh puasa, mengapa kamu tak tutup aurat? Sedangkan ada dalam Quran belaka. Ini dia, tuan-tuan. Sebab tu kena beringat. Satu lagi saya nak sentuh pasal semayang tarawih ni. Saya duk perhati, tuan-tuan, insya-Allah rasanya sini tak boleh dipertikaikan, memang maklum, ma'ruf belaka. Semayang tarawih ni, tuan-tuan, sunnah Nabi semayang sekali dengan witir sekali. Hadis-hadis Nabi semua, Nabi tak ada semayang lapel, lepas tu Nabi balik ke rumah belakang. Kita ni jenis orang Melayu, tak tahulah apa sebab. Mujur saya bukan Melayu lah, alhamdulillah. Bukan letak situ lah. Dah. Sudah semayang tu. Balik, tinggal Tok Imam, Tok Bila, Tok Siok, Tok Mudin. Orang bila kita tanya, kenapa tak semayang witir? Dia kata sunatnya. Aduh, tarawih tidak sunat. Sebab lagi dia kata nak balik buat agama. Allah setara alim macam aku pun tak buat agama. Setara tu. Bukan bangga tu, kita bercakap lah. Setara alim macam aku pun tak buat, tuan-tuan. Bila balik rumah ni, dia macam-macam ada di rumah. Dengan donat tak habis lagi, dengan teri mandi, dengan kuih macam-macam ada, kuih tai itik ada, jalemah ada. Nak balik rumah, anak cucu ada. Kalau jenis cucu pula panjang, belakang pok, belakang tuk. Allah, tuan-tuan tak semayang. Serabut lama-lama duduk depan TV tengok cerita Korea, Running Man. Nak tunggu pukul 4 pagi ni, Brazil lawan Jerman. Bila tu? Bila, tuan-tuan?
Ha? Bukan malam ni kau. Ada maknanya begitu. Tolong kita perhabiskan sunnah Rasulullah. Balik tuan-tuan tidur. Bangun tahajud. Bangun sahur. Buat qiyamul lail. Buat tahajud. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan. Walaupun benda tu sunnah, tapi tinggi darjat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi saya minta tuan-tuan jangan buat tiap-tiap malam. Tuan-tuan jangan buat tiap-tiap malam. Tuan-tuan buat seminggu dalam sekali 2 kali. Kalau tuan-tuan buat tiap-tiap malam, tuan-tuan masuk syurga dulu pada saya. Saya malah. Saya malah. Saya cakap tu terang. Cukup aku ada dalam buku daftar Allah. Seminggu aku buat 2 kali cukuplah. Nah. Jadi istiqamah. Ini kalau tiap-tiap malam saya yakin. Kalau buat tuan-tuan buat tiap-tiap malam. Masuk Syawal nanti. Mampus tuan-tuan tak buat. Aci kerak kuku. Acu kerak kuku. Kerak kuku. Bukan kerak jari. Kerak kuku. Tuan-tuan tak buat. Mana-mana ada istiqamahnya. Baik kita buat, katalah contoh. Kita Sabtu Ahad kita ada kuliah subuh. Tuan-tuan nak bangun kuliah subuh mesti bangun awal. Buat tahajud situ. Saya mudah. Tapi kalau tuan-tuan mampu buat tiap-tiap pagi. Contoh kita sekarang ni bangun pukul 5 pagi. Kata contoh. Kata bulan biasa. Pukul 5 pagi, 5.45 subuh. Tuan-tuan bangun boleh sembahyang tahajud 2 rakaat. Jalan. Tapi ingat sebelum pergi ke masjid. Tolong biji mata kita tu biar tengok Quran dulu. Tengok Quran dulu. Selain daripada tengok isteri dan anak-anak. Tengok isteri tu memang satu pahala dah. Kita tengok isteri. Gugur dosa tuan-tuan. Bangun pagi. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Muhammad. Tengok dia. Gugur dosa. Itu kalau seorang. Kalau 4. Tak ada dosa kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau berani lah. Kalau berani. Ada saya cerita ni kalau berani. Kalau takut macam saya ni setakat ni je lah. Ada saya berani cerita cakap ni. Mudah-mudahan. Sebab tu tuan-tuan, ini di antara amalan-amalan yang perlu kita lakukan istiqamah. Yang Nabi suruh amalan yang masuk syurga bukan kerana benda lain tapi istiqamah. Saya nak sebut satu hadis sebagai penutup. Nabi kata ada seorang lelaki bertemu dengan Rasulullah. Dia tanya Rasulullah, "Ara'aita iza sallaitul maktubat wa sumtu Ramadan wa ahlaltul halal wa haramtul haram." Walam azid ala zalika syai' adkhulul jannah faqala na'am. Ya Rasulullah, apa pandangan kamu aku sembahyang 5 waktu, aku berpuasa dalam bulan Ramadan, aku halalkan apa yang halal, aku haramkan apa yang diharamkan oleh Allah, dan aku tidak menambah walau sikit pun. Tak adalah puasa sunat, sembahyang fardu tambah sembahyang sunat lah, sembahyang tu lah, sembahyang tak ada. Dia sembahyang 5 fardu, 5 waktu je tuan-tuan. Puasa dia tak tambah, puasa Syawal, puasa Isnin Khamis, dia tak tambah. Dia tak tambah tuan-tuan. Dia hanya puasa Ramadan dan dia halalkan yang halal, dia haramkan yang haram. Adakah aku boleh masuk syurga? Nabi jawab, qala na'am. Tuan-tuan jagalah yang fardu. Yang sunat itu adalah nak meningkat tuan-tuan untuk berada dalam darjat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa sekadar itu je lah. Mudah-mudahan. Cuma bila dah habis tu, saya nak sebut barang-barang saya di belakang sanalah. Seperti mana yang tuan-tuan sedia maklum, produk saya di belakang itu adalah untuk membantu anak-anak yatim. Anak-anak yatim dan sebenarnya dulu saya jual, saya tak minta lah, tapi tuan-tuan bagi tu alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak lah. Tapi sebab memandangkan rumah yang diwakafkan kepada saya itu dengan satu kawasan banglo, rumah tu hanya muat untuk 15 orang pelajar dan 3 orang guru, seorang tukang masak pada pekerjaan. Maka apa? Tak ada apa dah. Nanti. Saya jawab kejap lagi. Duduk. Sit down. Kat mana dah aku saat ni nak cakap? Terlupa. Rumah. Jadi rumah saya tu, jadi saya duk niat-niatnya nak naiklah setingkat lagi, nak buat asrama. Jadi lebih kurang saya nak masukkan 30 pelajar je saya nak masukkan. Jadi pelajar-pelajar tu pula saya ambil daripada di antara Kemboja dan Malaysia. Jadi saya fikir Allah takkan tanya saya bela anak Kemboja ke anak Malaysia. Yang pentingnya saya bela anak yatim sebahagiannya. Sebab saya ingat Nabi sebut bila kita bela anak yatim, kita akan bersama dengan Nabi dalam syurga macam ni. Dekat ni, kahatai ni.
Tapi kalau nak dekat lagi, ambil mak dia sekali. Tu kalau tuan-tuan buat. Itu cakap betul tu, ada dalam kitab dia sebut. Kalau kita jaga armalah ni tuan-tuan, jaga je, Allah bagi pahala kita. Tapi kalau tuan-tuan ambil dia sebagai isteri, Allah besarnya pahala. Itu tak gurau lah, tapi memang betul. Dan tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, produk itu adalah untuk anak-anak yatim saya lah. Dan selepas daripada itu, kalau tuan-tuan ada zakat, ada apa, bolehlah membantu sikit sebanyak sekadar mana yang ada untuk saya menampung bangunan yang saya nak tambahkan sebelah atas asrama itu. Aku qouli hadza wa astaghfirullahalazim lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.